warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Menyaringkan bacaan pada sembahyang yang tertentu dan membaca dengan perlahan pada sembahyang yang lain. Anil Barra'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wattini wazzaitun fil isya wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw qira'atan rawal Bukhari. Betul ya tentu? Betul ya? Daripada Al-Barra radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah wattini wazzaitun dalam sembahyang isya. Aku tidak pernah mendengar seorang yang lebih merdu suaranya atau terlebih elok bacaan daripada baginda. Sahabat kata, kami dengar Rasulullah baca surah Wat-Tin Waz-Zaitun pada sembahyang Isya dan kami tak pernah mendengar lagi bacaan seindah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Maknanya ia nak cerita sini. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis-hadis Bukhari yang lain disebutkan bahawa baginda juga menyaringkan bacaan dalam sembahyang maghrib dan subuh. Dan hadis Bukhari juga menyatakan bahawa baginda membaca dengan perlahan dalam sembahyang zuhur dan asar. Hadis-hadis ini menjadi dalil bahawa menyaringkan bacaan dan membaca dengan perlahan pada tempat-tempatnya yang tertentu adalah disuruh oleh syarak dan hukumnya adalah sunat. Ini pun kita tahu dah kan, termasuk perkara sunat juga. Zuhur asar baca perlahan, maghrib isya subuh baca kuat. Ni bagi laki-laki lah. Perempuan pelan semua. Tak ada masalah, perempuan pelan semua. Jadi bagi laki-laki untuk maghrib isya subuh baca dengan suara yang kuat. Suara yang kuat lah. Itu. Jadi kalau ikut zaman lah ni kita perhati tengok budak-budak kita pun bila semayang maghrib isya subuh, anak-anak kita lelaki-lelaki pun dia baca pelan. Tak dengar apa. Sengat sampai tak bunyi apa. Itu makruh nama dia. Kena latih. Kau tengok laki kita di rumah main maghrib pun kadang tak bunyi apa pun. Ada. Nyak macam orang lelaki, macam orang perempuan pun bertanya, abang ni lelaki ke perempuan? Subuh pun baca pelan. Dah malas pergi jemaah. Kau dah baca deras pun. Kadang-kadang orang lelaki yang baca pelan tu ada pasal. Ada sebab dia. Bini rajin pergi mengaji tajwid. Ngaji sana mengaji ni ustazah ni dia rajin pergi mengaji tajwid. Yang lelaki malah. Jadi dia tahu bini dia tu reti tajwid. Dia baca kuat, takut bini dia dengar. Salah. Ada. Dia tak baca pelan, berita. Betul lah gitu. Lepas tu belagak pula tu bila bini tegak tak mau dengar. Tak mau dengar. Dah lah tak reti baca, malah mengaji. Tu kan maghrib pun baca pelan, isya baca pelan, subuh baca pelan. Ada hak di rumah perangai lagu tu. Dah tahu malah baca deras, pergi main masjid pun tak mau baca pelan. Muslimat ni dia rajin kelas tajwid sana, kelas tajwid sini apa semua sampai boleh kat dia. Ni dia. Jadi kalau dia baca macam mana? Maghrib isya dia baca pelan, hukum dia makruh lah. Makruh. Kalau maghrib isya dia baca pelan. Itu. Baik. Jelasnya orang yang mengerjakan sembahyang seorang diri atau menjadi imam sunat dinyaringkan bacaannya. Sunat dinyaringkan bacaannya pada 2 rakaat yang pertama pada sembahyang maghrib dan isya, dan pada kedua-dua rakaat sembahyang subuh dan sembahyang Jumaat, serta sembahyang hari raya Aidilfitri, Aidil Adha, juga pada sembahyang gerhana matahari atau bulan dan sembahyang minta hujan. Semua ni baca pelan, baca kuat. Baca kuat. Itu. Sebaliknya sunat memperlahankan dalam sembahyang zuhur dan asar.
Sembahyang zuhur dan asar sunat diperlahankan. Baik. Apa sejarah dia? Di zaman dulu ibadat ni kebanyakannya difardukan di Madinah kecuali sembahyang. Sembahyang ni difardukan di Mekah. Nabi SAW kan, kalau kita boleh ingat sejarah ringkas pun jadilah, lahir 12 Rabiul Awal, tahun gajah Nabi lahir. Pasal apa tahun tu nama tahun gajah? Sebab tahun Nabi lahir tu ada tentera bergajah datang nak roboh Kaabah. Datang nak roboh Kaabah yang Allah sebut dalam Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil tu. Dalam keadaan begitu lahir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di saat tu. Tu yang Nabi lahir pada 12 Rabiul tahun gajah. Lepas tu Nabi kahwin. Nabi kahwin umur berapa? Nabi kahwin umur berapa Nabi kahwin? 25. Tu ingatlah dia ringkas, jangan tak ingat lah tu. Nabi kahwin umur 25. Dengan siapa? Dengan siapa? Isteri pertama Nabi, Khadijah radhiyallahu anha. Sepanjang Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi kahwin dengan orang lain tak? Tak. Nabi tak kahwin dengan siapa-siapa sepanjang ada Khadijah. Nabi tak kahwin. Lepas Khadijah wafat, Nabi kahwin. Lepas tu bermula Nabi kahwin lebih. Tapi sepanjang dengan Nabi duduk dengan Khadijah, Nabi tak kahwin dengan siapa-siapa. Tu orang kata kahwin satu, kahwin dua ni sunnah. Sebab tu kadang-kadang orang lelaki-lelaki bila dia nak kahwin tau, bini dia larang, dia kata tak boleh lawan sunnah Nabi, boleh jadi kapiak tu. Marah dia. Tak lawan. Poligami ni sunnah. Dia bukan sunnah. Dia harus. Dia harus. Kalau hang berkemampuan, kalau hang nak kahwin, kahwinlah, harus. Ada kemampuan ni kita tengok banyak bab, bukan duit saja. Pendidikan, adil. Kadang dia ada duit tapi dia tak mampu bagi adil, tu pun tak. Kadang-kadang orang duk pergi kacau ustaz ni banyak kahwin banyak. Kadang dia tak kacau kita hak tak kahwin banyak ni. Tunggu puan kita, saya tak mampu, tu ustaz tak mampu, puan mampu lah. Mampu ni banyak jenis. Ada kadang kita tak mampu bagi masa. Ada. Tak mampu bagi masa. Tak apalah, hak tu tajuk lain lah. Sepanjang, kalau nak ikut sunnah betul, sepanjang Nabi duduk dengan Khadijah, Nabi tak kahwin dengan siapa-siapa. Maknanya kalau ikut sunnah betul, sepanjang duduk dengan bini pertama, dia tak kahwin dengan siapa. Nak kahwin lebih, kena bini pertama mati dulu. Tu baru sunnah betul. Kemas orang perempuan ni lah. Kalau abang nak ikut sunnah Nabi betul, hak betul lah. Sepanjang Nabi duduk Khadijah, Nabi tak kahwin dengan siapa-siapa, isteri pertama. Lepas Khadijah wafat, baru Nabi kahwin. Kalau nak ikut sunnah betul, abang kena tunggu saya mati dulu lah. Jangan duk itu. Kadang-kadang dia pergi pegang kata sunnah harus. Ada. Harus. Itu. Tapi sepanjang Nabi duduk Khadijah, Nabi tak kahwin dengan siapa-siapa. Itu. Ketika tu Nabi usia 25. Khadijah umur apa macam tu? 40. Asas-asas ni kena ingat. Asas kena ingat. Itu. Lepas tu bila Nabi SAW kahwin dengan Khadijah, Nabi ni jiwa dia baik, tenang apa semua. Masa tu orang Arab jahiliah macam-macam ada. Ada yang tawaf Kaabah telanjang. Laki-laki tawaf siang telanjang bogel. Perempuan tawaf malam telanjang bogel. Dan Kaabah masa tu ada 360 berhala. Tak nampak Kaabah, nampak tokong je, tenggelam Kaabah. Atas bukit Sofa ada seekor hak besar. Atas bukit Marwah seekor hak besar. Penuh dengan berserabut macam-macam ragam, dengan bunuh anak lelaki perempuan lah, apa semua ni. Nabi masa tu, Nabi jiwa dia tenang apa semua ni, dia tak mau duduk serabut lagu tu. Nabi pergi bertapa. Tapa dia nah.
Nabi bertapa di mana? Gua Hira. Naik bertapa di Gua Hira. Habis bekal turun. Turun. Lepas tu bawa bekal pergi pula bertapa di Gua Hira. Habis bekal turun. Khadijah ni isteri yang baik, dia sentiasa persiapkan bekal untuk Nabi pergi bertapa. Menyendiri, tak boleh tengok dengan Arab jahiliah masa tu. Lepas tu ketika Nabi bertapa tu, itulah turun ayat yang pertama turun. Ayat apa? Ayat Quran. Ayat apa? Atas Gua Hira turun. Ni periksa hak budak tadika je ni. Tapi kadang-kadang tanya agak, budak tadika pun tua boleh lupa. Benar-benar asas tu kena ingat. Bila Nabi bertapa, pertama sekali turun ayat apa pertama sekali? Ayat Quran pertama sekali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bila saya baca ni hangguk ha. Tadi duk tak apa nak yakin. Turun tu. Masa turun Iqra tu umur Nabi berapa? 40. Nabi turun ayat Iqra tu masa tu usia Nabi umur 40. Maknanya Nabi dilantik menjadi rasul umur 40. Bila Nabi lantik rasul umur 40, ditugaskan jadi rasul, Nabi mula menyampaikan Islam. Tapi sengat-sengat. Berapa tahun Nabi nyampai Islam sengat-sengat? Pergi khemah, pergi habisi, pergi jumpa orang, tak terang-terang, sembunyi-sembunyi. Berapa tahun? Dah, orang lain berapa tahun? Saya nak buat soalan banyak je bagi mudah ingat. Berapa tahun Nabi sampai Islam tersengat-sengat? 3 tahun. Sengat-sengat Nabi sampai, pergi khemah ke khemah, pergi 3 tahun. Lepas 3 tahun baru Nabi sampaikan Islam secara terang-terangan. Di mana? Mula Nabi sampai Islam terang-terangan di mana? Tang mana? Kat mana? Mekah lah. Memang Nabi lahir di Mekah, tapi tang mana? Asas-asas lagi ni kita umat Muhammad mesti kena ingat. Mula-mula Nabi sampaikan Islam secara terang-terangan di mana? Kat mana? Atas Bukit Safa. Tu hak duk pergi murah tu. Atas Bukit Safa. Masa tu Nabi sampai ke Islam secara terang-terangan. Atas Bukit Safa. Bila Nabi mula sampai Islam secara terang-terangan atas Bukit Safa, mula sekali yang maki Nabi Abu Lahab. Dia kata, tabbalaka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Tu yang Allah bala balik, tabbat tiada abi lahabin wa tab. Ada. Dia yang maki Nabi dulu. Tu Allah maki dia balik. Itu. Masa itulah Nabi mula ditentang. Nabi mula ditentang, dilawan, dimusuhi, cukup dahsyat. Panggil. Sampailah Nabi SAW pergi ke Taif. Nak harap supaya orang Taif boleh tolong Nabi. Orang Taif halau Nabi, baling dengan batu. Nabi patah balik ke Mekah. Tak lama pada tu berlaku Isra wal Mi'raj. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berlaku Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, kemuncak Isra dan Mi'raj Nabi terima apa? Terima sembahyang. Nabi terima sembahyang. Ada. Di Mekah lagi ni cerita di Mekah. Nabi terima sembahyang di Mekah. Mula terima 60 waktu sehari semalam. 50 waktu sehari semalam. Itu. Nabi Musa suruh minta turun, minta kurang, tinggal 5. Itulah mula ditetapkan sembahyang di Mekah lagi. Ibadat puasa, zakat, haji apa semua ni ketika di Madinah.
Jadi bila ditetapkan begitu di Mekah, tak boleh semayang. Kalau semayang, musyrikin ni dia kacau. Dia maki, dia caci, dia kutuk, dia apa semua ni. Kerana masa tu Mekah dikuasai oleh orang musyrikin. Ada. Jadi nak semayang pun dikacau, diganggu. Jadi terpaksalah semayang secara perlahan. Zuhur dengan Asar baca perlahan. Itu sejarah dia. Saya kalau anak tanya pasal apa Zuhur, Asar baca perlahan, Maghrib, Isya baca deras, kena jawab. Yang kata, mayang sudah lah cakap banyak apa. Nak bagi dia hak dia tu tak ngerti. Mayang dah cakap banyak apa. Tu sejarah dia. Oleh kerana Zuhur dengan Asar tu, musyrikin tu duk berlewat, berkeliaran kat situ pun semua, jadi Zuhur dengan Asar kena baca perlahan. Depa tak tahu. Tidak dapat ejek. Maghrib boleh baca kuat. Pasal Maghrib ni dia tak peduli dah. Dia pakat kalut nu nak tutup kedai nak apa semua ni. Jadi kalau Islam sembahyang masa tu dia tak kalut dah. Memang waktu Maghrib ni waktu kalut. Betul tak Maghrib kalut? Cuba kita tengok zaman kita dulu. Jangan teringatlah ni dulu Langkawi. Zaman 30 tahun, 40, 50 tahun dulu. Maghrib kalut tak? Maghrib paling kalut sekali. Apa bayang kita tengok. Saya tak tahu kat Langkawi lagu tu. Waktu Maghrib ni di kedai barang tu beratok. Masa itulah nak beli ubat nyamuk. Masa itulah nak beli minyak gas. Kan pelita nak cucuh pelita tak ada. Masa tu nak ubat nyamuk, minyak gas, tegala gula, kopi apa semua kelang kabut masa tu. Yang dalam masa sama masa itulah tu ke kedai nak tutup kedai. Nak tak? Maghrib ni waktu kalut. Kenapa? Satgi gelap. Kalau tak buat cepat-cepat satgi gelap. Ada. Bila gelap tak boleh buat apa dah. Dulu bukannya ada lampu elektrik macam lah ni. Waktu Maghrib waktu paling kalut. Jadi musyrikin duk kalut nak beli barang, duk kalut nak tutup kedai apa semua, dia tak kacau dah orang Islam nak semayang tak semayang. Jadi waktu Maghrib baca kuat pun dia tak peduli dah. Faham? Bila mari Isya, orang kafir tidak dah. Orang dulu tidak awal. Sebab dia tak ada apa aktiviti zaman kita dulu pun, mak-mak, tok-tok kita dulu kiranya lepas Isya tu tidak kan? Nak buat apa? Tidak. Itu. Jadi Isya musyrikin tidur dah. Baca kuat pun dia tak ganggu dah. Tak ganggu, tak kacau dah. Adapun subuh lagi lah. Musyrikin tak bangun tidur lagi, orang Islam dah bangun dah. Jadi itulah sejarah Zuhur, Asar pelan, Maghrib, Isya derah. Jadi Isya derah. Jemaah baca derah ke pelan? Derah. Bukan sekadar derah, ada khutbah pula, ada ceramah pula. Jemaah tu waktu apa? Waktu Zuhur. Pasal apa jemaah baca derah? Jawab seorang. Ni kena tanya ni lepas sahur tadi mengantuk. Kalau tak tanya lain tau. Ada. Jemaah waktu Zuhur, betul tak? Jemaah waktu Zuhur. Pasal apa jemaah baca pelan? Jemaah baca derah, Zuhur baca pelan. Siapa nak jawab? Pasal apa jemaah baca derah, Zuhur baca pelan? Pasal apa? Siapa nak jawab? Jemaah waktu apa? Waktu Zuhur kan? Zuhur baca pelan. Tiba-tiba jemaah baca derah. Pasal apa? Siapa nak jawab? Pasal apa? Tak boleh. Kena periksa semua. Jemaat baca derah, dengar elok-elok. Jemaat baca derah. Jemaat ini difardukan di Madinah, bukan di Mekah. Madinah Islam dah menang di Madinah. Jadi tak ada masalah. Jadi sebab tu buat. Di Mekah tak ada lagi jemaat tau. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, baru difardukan jemaat di Madinah. Ada. Jadi tak ada masalah lah jemaat tu baca derah. Pasal apa? Bila Islam dah kuat dalam ni, dah menang dah Islam. Pasal apa yang Zuhur tetap baca pelan juga, Asar tetap baca pelan juga? Ini orang panggil nak mengekalkan sejarah. Itu sejarah semayang. Ada. Sejarah semayang. Tu kena ingat. Faham?
Sebab dia difardukan di Madinah. Baik, itu semayang. Nabi duduk di Mekah selama, berdakwah di Mekah selama berapa tahun? Sejak Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi berdakwah berapa tahun Nabi duduk di Mekah? 10 tak betul. 10 tak betul. Oh tu. Sejarah asah tak ingat. Berapa tahun Nabi berdakwah di Mekah? Umur 40 lantik di Rasul? 10? 13. Ingat 13 makcik-makcik. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, 13 tahun. Jadi maknanya 40 campur 13, 50, 53 Nabi berhijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, Nabi hijrah bulan berapa? Bulan apa Nabi hijrah? Hari ni tak apa saya nak tanya pasal Nabi je hari ni. Ada. Nabi hijrah bulan berapa? Bulan apa? Bulan Muharram. Tak. Nabi bulan Muharram, bulan yang dikira bulan 1 lah. Kalau bahasa ni bulan Januari lah, nampak tak? Bulan Muharram bulan 1. Tapi bukan Nabi berhijrah bulan Muharram, Nabi berhijrah bulan Safar. Hujung bulan Safar. 28 Safar atau 27 Safar. Nabi hijrah Nabi pergi mana dulu? Nabi pergi mana dulu hijrah? Bulan Safar Nabi pergi mana? Tak tahu. Nabi naik atas Gua Sur. Kan bila pergi Madinah duk tunjuk tu, Nabi duduk atas Gua Sur. Duduk berapa hari atas Gua Sur? Berapa hari duduk atas Gua Sur? Siapa pun tak berjawab. 3 hari duduk atas Gua Sur. Nabi SAW daripada Gua Sur Nabi turun 1 Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah sampai di Yathrib, sampai di Quba. 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal Nabi sampai di Quba. Itu Nabi bina Masjid Quba. Ada. Lepas 8 Rabiul Awal Nabi duduk di Quba 4 hari. 12 Rabiul Awal Nabi tiba di Yathrib, di Masjid Nabawi sekarang lah. Ada. Nabi tiba di Yathrib, Nabi duduk situ. Tu baru awal tahun Nabi berada di Madinah. Berapa tahun Nabi ada di Madinah? Kira. Tahun yang kedua berlaku perang Badar. 2 tahun Nabi duduk di Madinah, berlaku perang Badar. Tahun yang kedua. Tahun yang ketiga berlaku perang Uhud. Ada. Ketiga berlaku perang Uhud. Itu. Mana 3 tahun Nabi duduk tu berlaku perang Uhud. Dan banyaklah perang-perang yang berlaku apa semua. Sampailah tahun yang ke-6 Nabi pergi, tinggal 6 tahun Mekah tak balik. Nabi nak pergi Mekah nak buat umrah, kena tahan di Hudaybiyah. Panjang cerita, kena patah balik. Tahun ke-7 Nabi pergi lagi ke Mekah buat umrah qada. Boleh buat umrah, tapi umrah tu nama umrah qada. Umrah qada. Nabi buat umrah. Tahun ke-8 Fathul Mekah. 8 tahun Nabi dapat kota Mekah dapat pada tangan Islam. Fathul Mekah. Jatuh kuasa besar musyrikin, jatuh. Dapat kota Mekah. Tahun ke-9 Sayyidina Abu Bakar pergi buat Hajjul Akbar, haji besar. Rasulullah tak pergi tahun 9. Ada. Tahun 9 Rasulullah tak pergi buat haji akbar. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali memimpin jemaah untuk kerjakan haji akbar. Masa tu ramai lah, orang musyrikin pun ada lagi. Tahun ke-10 Nabi pergi mengerjakan Hajjatul Wada', haji selamat tinggal. Nabi balik daripada haji tu, Nabi SAW tak lama jatuh sakit. Nabi jatuh sakit. Nabi SAW jatuh sakit.
banyak hari juga Nabi keluar semayang berjemaah di Masjid Nabawi dalam keadaan dipapah. Nabi sakit, tuan-tuan sekalian, sejarah dia, Nabi pernah diracun oleh seorang wanita Yahudi. Nabi diletak makanan pada kambing dan letak racun pada kambing. Dia nak test. Dia kata kalau betul Muhammad ni Nabi, dia tak makan. Jadi buh racun kat kambing tu. Jadi bila Nabi gigit kambing tu, malaikat beritahu di kambing tu ada racun. Nabi lepas buah, tak ada makan. Tapi racun tu sangat bisa. Ada, racun tu sangat bisa. Walaupun gigit sikit saja, malaikat beritahu Nabi buang kesan tu, kesan racun. Lama-lama dia jatuh sakit. Bila jatuh sakit, Nabi dipapah, pergi sembahyang berjemaah. Sampailah Nabi tak mampu pergi sembahyang jemaah dah. Tu pentingnya Nabi jaga sembahyang jemaah tu. Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Sampai tiba pada 12 Rabiul Awal juga. Sebab tu 12 Rabiul Awal ni tahun Nabi lahir dan juga tahun Nabi wafat. 12 Rabiul Awal, hari Isnin, sahabat-sahabat bersedia untuk semayang. Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Masa tu memang sedihlah di Madinah, Rasulullah sakit kan. Ada Rasulullah sakit, sahabat-sahabat pun sangat merindui Rasulullah. Rasulullah pun tak keluar. Pagi Isnin, Rasulullah tolak lansir rumah dia, tirai rumah dia, tengok para sahabat bersedia untuk semayang subuh. Rasulullah gembira tengok betapa gembiranya Rasulullah, seronoknya Rasulullah, sampai dia tersenyum berseri-seri. Sahabat-sahabat ni seronok. Ada yang sempat kali tengok wajah Rasulullah, kerana wajah Rasulullah waktu tu berseri-seri indah. Para sahabat ni rasa Rasulullah sudah sembuh daripada sakit dia. Rasulullah dah sembuh daripada sakit dia. Jadi sahabat gembira. Tapi masa tu Rasulullah sangat sakit, tetapi gembiranya Nabi masa tu kerana dia tengok para sahabat sembahyang berjamaah beramai-ramai. Dia bangga, dia seronok masa tu. Jadi bila dia seronok, Rasulullah tutup lansir, sahabat teruskan sembahyang, Rasulullah wafat. Rasulullah wafat tu kata tu selepas subuh, waktu duha Rasulullah wafat, hari Isnin. Bila gitu Rasulullah wafat, dan berita kewafatan Rasulullah tu tersebar. Ada sahabat-sahabat yang pengsan, ada sahabat-sahabat bercakap pun tak betul dah. Itu ada sahabat yang tak boleh kawal perasaan, macam Sayyidina Umar. Dia buat pelak pedang, dia kata siapa-siapa kata Rasulullah wafat, aku pancung tengkok dia. Sayangnya depa pada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar dengan penuh tenang, dia masuk, dia tengok benar Rasulullah telah wafat. Lalu dia keluar, dia bagi tahu, dia bagi khutbah yang terkenal lah. Antaranya Rasulullah Sayyidina Abu Bakar baca ayat Quran, sesiapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan Allah takkan mati selama-lamanya. Barulah masa tu sahabat-sahabat boleh terima. Sayyidina Umar yang mengamuk masa tu pun boleh terima kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu duha hari Isnin 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Tu kita kena tahu sejarah tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat hari Isnin, simpan malam Rabu. Wafat hari Isnin, simpan malam Rabu 3 hari. Kerana nak menyelesaikan, nak lantik khalifah. Itu pentingnya khalifah ni, sampai tangguh makamkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya sahabat bermesyuarat lantik Sayyidina Abu Bakar pengganti Nabi SAW menjadi khalifah. Itu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Semayang jenazah Nabi SAW. Yang pertama, jenazah Nabi semayang tak ada imam, main seorang. Masa Rasulullah wafat itu sahabat ada 140,000 sahabat masa tu. Ramai. Ada 140,000 sahabat. So waktu Rasulullah wafat tu. Jadi sewaktu Rasulullah wafat, pertama yang semayang jenazah Rasulullah Sayyidina Abbas. Lepas tu diiringi dengan Bani Hashim, keluarga Nabi. Lepas tu diiringi oleh Muhajirin, orang-orang Mekah. Lepas tu diiringi oleh golongan Ansar, orang Madinah. Lepas tu diiringi ahli al-Qura, penghafal Al-Quran. Yang semayang jenazah Rasulullah SAW tanpa imam. Semayang seorang-seorang. Pasal apa tak ada imam? Sebab tak ada imam, masa tu tak ada lagi pemimpin. Yang nak jadi imam tu pemimpin. Dulu yang jadi imam semayang ni pemimpin. Ada, dialah menjadi imam semayang. Masa tu tak lantik lagi pemimpin. Jadi siapa pun tak sanggup nak jadi imam tu. Ada. Jadi semayang seorang. Itu sedikitlah ringkasan perjalanan hidup Nabi kita SAW sejak lahir sampai wafat. Yang nak cerita tadi ni semayang tu, kita tahu dah pasal apa pelan, pasal apa deras. Yang pelan ada sejarah dia, yang deras pun ada sejarah dia. Berlaku sejarah dia tu. Boleh? Siapa nak tanya? Kau tak faham? Boleh? Ingatlah, kalau boleh sejarah ringkas lagu tu kena ingat. Hak ringkas itu ingat. Memanglah buku sejarah Nabi tebal-tebal kena baca semua. Tapi ingat tarikh-tarikh tu. Lahir, kahwin, lantik menjadi Rasul, berdakwah di Mekah, berdakwah di Madinah, perang Badar, perang Uhud, perjanjian Hudaybiyah, umrah qada, umrah wajib, haji akbar, haji wida. Itu panggil haji selamat tinggal, panggil. Maka itu sejarah dan sejarah kewafatan Nabi SAW. Nabi disimpan dalam rumah Siti Aisyah dan Nabi wafat atas riba Siti Aisyah. Nabi wafat atas riba Siti Aisyah. Itu isteri Nabi. Masa tu Aisyah muda. Rasulullah wafat, Aisyah umur 18 tahun. Rasulullah kahwin dengan Aisyah umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Rasulullah kahwin dengan Aisyah, duduk sekali 9 tahun. Aisyah kena fitnah. Kan sejarah Aisyah kena fitnah yang sangat dahsyat di Madinah masa tu umur dia 14. Umur 14 tahun. Ummul Mukminin, ketika Rasulullah wafat, mudalah dia 18. Umur 18. Itu Sayyidina Aisyah. Sebab tu Sayyidina Aisyah ni dia ada tau. Dia ada di zaman Sayyidina Abu Bakar ada lagi, zaman Sayyidina Umar dia ada, zaman Sayyidina Osman dia ada, zaman Sayyidina Ali dia ada. Penghujung zaman Sayyidina Ali baru dia wafat. Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah wafat umur 80 tahun lebih. Umur dia 80 tahun lebih. Bayangkan daripada 18 nak sampai ke 80 tahun. Jadi panjang umur Sayyidina Aisyah ni. Jadi Sayyidina Aisyah ni di zaman khalifah-khalifah dia dilantik menjadi mufti. Dia dilantik menjadi mufti, dibayar gaji sebagai mufti. Sayyidina Aisyah. Itulah mufti. Kalau enggak boleh ada orang perempuan jadi mufti. Sayyidina Aisyah mufti. Sebab apa tau? Orang nak tanya apa pun hukum tentang Rasulullah buat macam mana pertama, tanya dia. Kan isteri-isteri Nabi yang lain banyak Nabi kahwin dengan janda yang tua-tua. Jadi banyaknya wafat. Ummul Mukminin ni. Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah. Itu. Sewaktu saya tak ingat nama apa siapa seorang sahabat semacam Abu Hurairah ke apa semua. Masa Sayyidina Aisyah wafat tu, sahabat tak banyak dah.
Banyak ni. Ada seorang je sahabat terkenal. Saya ingat siapa jadi imam dia, Abu Hurairah tak silap. Mengimamkan jenazah Ummul Mukminin. Ada. Maknanya masa dia tu hujung dah kan. Sahabat-sahabat banyak dah tak ada dah semua. Ada seorang sahabat mengimamkan jenazah Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah wafat atas riba Sayyidina Aisyah. Itu. Hebatnya lah Aisyah ni. Itu. Umur 18 satu. Baik. Tu dalalan cerita sejarah sembahyang tu cerita habis lah. Dia tanya bulan depan lupa pula. Pergi. Ingat asas-asas tu kena ingat. Walaupun kita tak ingat yang teliti, tak ingat apa semua baru, cinta Nabi tu ada. Mungkinlah tak boleh nak ingat sejarah tu yang saya cerita tu, tarikh tu je. Dia ada tarikh dalam bahasa sejarah Islam ni, ada tarikh, ada sirah. Tarikh ni jadi ni, tarikh ni jadi ni. Sirah ni perjalanan hidup. Itu panjang buku tu bertebal, tu perjalanan hidup. Sejarah tarikh. Lah ni pun panggil tarikh. Tarikh tu sejarah. Ada hari bulan sejarah tu panggil. Kita tahu macam tu. Tak apa. Yang kesembilannya perkara yang sunat, mendengar bacaan imam. Itu termasuk daripada sunat hayat, mendengar baca imam. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila Al-Quran itu dibaca maka dengarlah akan dia serta damailah, diamlah, dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya supaya kamu beroleh rahmat. Bila baca Quran kita kena dengar, jangan sembang. Fa'ansitu, nak diam, dengar Allah suruh. Sebab tu kadang-kadang kedai-kedai dia buka Quran, rumah-rumah kenduri dia buka Quran. Ada. Kalau buka Quran, kita duk pumpang-pumpang, riuh, rembang apa semua, tak payah. Quran ni kena dengar dan hayati. Sama juga kita pergi dengar khutbah, dengar kuliah, dengar apa, kita jangan sembang. Kalau kita pergi dengar kuliah, kita sembang dalam kuliah, maknanya kita bagi jadi lara kuliah tu. Jadi orang tak fokus dah tafsir Quran yang ustaz baca tu. Orang tak fokus dah hadis Nabi yang ustaz baca tu. Sebab kita bagi jadi kacau, bagi jadi haru. Berdosa. Dosa. Sebab Quran ni kena dengar. Dalil dia macam mana? Bila imam baca, kita diam kan? Bila imam baca, kita diam. Maknanya kita kena dengar imam baca. Ayat Quran, bila orang baca ayat Quran, kita kena diam. Kadang ada penyakit orang kita sengah pada tu. Bila ustaz start kuliah, dia pun start menyembang. Ada orang pok-pek dia menyembang nak tampar tu tahu. Ustaz-ustaz lain baik, kalau saya hambat balik. Ni ada. Rumah saya tahu. Itu. Dia suka menyembang. Sedangkan yang Tok Guru duk baca tu hadis Nabi. Yang tu duk baca tu ayat Quran. Kita tak boleh sembang. Ayat Quran, hadis Nabi, bila orang baca tak boleh sembang. Diam. Itu. Faham tak faham pun diam. Semua. Dia gaduh lagu tu. Pok-pek. Itu. Kadang-kadang muslimat duduk kat belakang lansir tu, dia pergi mengaji, dia sembang, dia ustaz wallahu alam, dia pun berhenti sembang. Bulan depan pergi pula menyembang pula. Pergi mengaji 10 tahun pun duduk bodoh situ. Masa bila dia dengar, tu syaitan kacau. Jangan tahu, adab kita jangan. Masalahnya bila orang menyembang, dia sembang dengan kita kesian tak layan dia, tu masalah dia. Kita pun dia duduk seorang buat tak tahu, dia duduk sembang satu orang tu, lama dia rasa dia bodoh, dia berhenti. Yang masalahnya nak hurai. Lepas tu bila ustaz hurai hak dia reti sikit, dia nak hurai sama, tu jadi panjang cerita tu. Tak boleh. Jangan. Majlis-majlis ilmu kita kena hormat. Kerana orang baca ayat Quran tak boleh sembang. Itu. Baik. Ayat ini umum, maksudnya meliputi keadaan dalam semayang dan di luar semayang. Dia kata, ayat yang melarang kita bersembang, bercakap-cakap ketika orang baca Quran ni, dalam semayang pun sama, luar semayang pun sama, tak boleh. Lepas tu Mak Nuri kalau buka kaset Quran perkara sembang riuh, baik tak buka.
Nada. Kita kena dengar, kena perhati, kena renung dia ayat Quran itu. Tetapi oleh kerana tidak sah sembahyang mereka dengan membaca Al-Fatihah, maka makmum diwajibkan baca Fatihah, dan selepas itu disunatkan dia mendengar bacaan imam. Oleh kerana kita ni wajib baca Fatihah pada mazhab kita, jadi ketika dia macam ni kalau ikutnya, tapi kita tak jadi lagu tu lah. Imam baca iftitah, kita baca iftitah, tak apalah, sebab imam diam, kita pun diam. Imam baca surah, imam baca Fatihah, kita diam, dengar Fatihah imam. Pada nanti pula bila imam habis baca Fatihah, imam diam pula, bagi ruang makmum baca Fatihah. Habis makmum baca Fatihah, imam pula baca surah, makmum pula dengar. Kadang tu imam tahu ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillah, tak ada terus. Jadi tu imam pun kaluk baca surah, kita pun kaluk baca Fatihah. Jadi tak ada tumpu apa. Kadang-kadang main tarawih nak. Tu imam tu sedap baca. Habis-habis Fatihah dia deras terus baca surah. Kita baca Fatihah pun macam lagu. Ada? Sebab dia baca tu sedap. Kalau tak sedap lantak bila dia. Itu. Jadi kita ni duk tumpu, berselerak taruh habis. Itu. Sepatutnya dia kena bagi ruang. Bagi ruang sekejap. Habis tak, tunggu sekejap. Tadi waktu kamu baca Fatihah tadi makmum dengar. Lepas pada tu bila habis baca Fatihah, kamu bagi peluang makmum pula baca Fatihah. Lepas tu agak-agak baru dia start pelik baca surah. Itu cara yang betul. Kebanyakan lah ni banyak yang bukan tak betul, tak berapa betul. Tak berapa betul. Jadi kita pakat duk baca. Kawan ni baca, kawan ni baca. Itu. Jadi bercelaru. Itu. Faham? Atau dijelaskan dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lainnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai kewajipan orang-orang yang menjadi makmum dalam sembahyang. Itu. Fala taf'alu illa bimafatihil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Rawahul Bukhari wa ghairihi. Semasa imam membaca, maka janganlah kamu melakukan selain daripada membaca Fatihah, kerana tidak sah sembahyang orang yang tidak membacanya. Jadi kalau tu imam dia tak bagi ruang kat kita baca pun, terus dia baca surah, kita kena baca juga Fatihah tu. Kerana Fatihah tu rukun. Jadi bertelagahlah tu imam baca surah, kita baca Fatihah. Itu. Kita tetap kena baca. Kenapa? Fatihah itu rukun, tetap kena baca. Berdasarkan keterangan ini, orang-orang yang menjadi makmum dikehendaki diam mendengar bacaan Fatihah imamnya sembahyang jahar. Kemudian dia sendiri dikehendaki membaca Fatihah. Selepas itu ia dikehendaki diam semula untuk mendengar imam membaca surah. Macam itu sembahyang lalulah. Itu. Hukumnya ialah sunat. Imam juga dikehendaki diam sebentar selepas baca Fatihah untuk memberi peluang kepada makmum membaca Fatihah masing-masing. Selepas itu barulah ia membaca surah, panjang atau pendek menurut pilihannya. Imam juga begitu. Habis dia baca Fatihah, diam sekejap, bagi ruang makmum baca Fatihah pula. Lepas tu dia baca surah, makmum dengar imam baca surah. Itu cara paling betul. Itu. Itu hak paling betul lah. Lepas tu ada buat lah ni betul tak betul? Tak tahu nak kata apa. Cuma kalau tu imam habis Fatihah dia sambung terus surah dia, kita kena juga baca Fatihah. Kena juga baca Fatihah. Sebab apa? Fatihah ni tiap-tiap rakaat kena baca. Rukun. Faham? Itu. Mengangkat kedua tangan ketika bertakbir untuk rokok. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi iza kabbara lirruku'i. Rawal Bukhari wa Muslim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya mengangkat kedua tangan separa kedua bahu apabila ia takbir untuk rukuk. Sahih? Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Macam ni pun dah terang dah dulu. Angkat tangan macam ni semua sunat. Sunat dia nama sunat hayat. Angkat tangan ada 4 tempat kan disuruh kita angkat tangan. Pertama, angkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, angkat tangan ketika rukuk.
Yang ketiga, angkat tangan ketika bangkit daripada rokok. Yang keempat, angkat tangan ketika selepas baca tahiyat awal. 4 ni tempat disuruh kita angkat tangan. Angkat tangan bagi betul. Betul maksud macam mana? Ni, tangan ni duduk bawah telinga. Itu bagi rasa tangan ni. Ada kata laki-laki sama, perempuan sama. Ada juga pendapat mengata perempuan gitu. Dan ada juga pendapat mengata bab angkat tangan ni laki-laki dengan perempuan sama. Angkat gini, itu. Turun, letak bawah dada atas pusat. Bawah dada atas pusat kalau qiyam. Tangan pegang pergelangan tangan. Tangan kanan pegang pergelangan tangan kiri. Ni tanggelang tangan, bukan tang ni. Tengah-tengah tang ni. Ni penyegan nama dia ni, budak-budak penyegan, sejuk. Budak-budak saya kalau ternampak tu tolak, suruh pegang betul. Kalau tak ajak anda pegang ni. Pegang pergelangan tangan. Letak atas pusat bawah dada. Bagi betul. Kecuali ada lah orang sengit itu terjumpa kan, sengit itu. Sengit itu orang tersawuf lah. Dia pegang pendapat Imam Ghazali, hati belah kiri, pegang belah kiri ni bagi begini semua. Tapi yang ni bawah pusat atas dada. Pegang. Gitu. Bagi sama gitu. Faham? Angkat bagi ni habis. Kalau takbir yang paling betul sekali dia Allahu Akbar. Bila tangan sampai takbir habis. Takbir habis. Jadi nak rokok pun begitu. Angkat tangan. Angkat bagi betul ya, bagi perhabis, jangan sikit ya, sikit tak dapat pahala apa. Faham? Buat bagi ikut macam mana yang syarak suruh. Jadi bila kita turun sujud, bukan letak bawah cupi telinga dah. Kadang turun sujud dia ingat kan, bila kita angkat tangan lagi atas bau. Atas bau. Itu angkat takbiratul ihram bila turun sujud, bukan atas bau, bawah bau. Tak ni. Faham tak? Turun sujud tak ni? Bukan tak ni. Kadang turun dia silap faham. Kadang tuan-tuan apa semayang tak betul lagi. Ya tak? Tak cantik lah. Bila turun sujud, tangan ni sama dengan bau. Ada? Itu waktu sujud. Tangan sama dengan bau. Waktu turun sujud. Faham? Waktu takbiratul ihram, tangan atas bau. Boleh? Faham tak? Siapa nak tanya? Kau tak faham? Boleh faham? Mudah ayat tu. Itu. Baik. Disunatkan juga mengangkat kedua tangan ketika bangkit daripada rokok sambil berkata Sami Allahu liman hamidah, dan ketika bangkit daripada tahiyat awal sambil bertakbir. Dia beza kan, bila kita ni dalam kitab fiqh kita sebut, bila tu imam sebut Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, kita juga sunat sebut sama Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Ada setengah pendapat dia jawab tu imam sebut Sami Allahu liman hamidah, kita pula Rabbana lakal hamd. Tu ada juga pendapat. Tapi lain-lain kitab fiqh sebut sama. Kalau tu imam sebut Sami Allahu liman hamidah, kita pun sebut Sami Allahu liman hamidah. Sebab Sami Allahu liman hamidah tu kata ketika bangkit. Ketika berdiri betul tu bukan kata Rabbana lakal hamd. Pada Sami Allahu liman hamidah, berdiri betul Rabbana lakal hamd. Jadi tu imam pun kata, makmum pun kata. Tapi kalau kita pergi di Mekah, bila tu imam sebut Sami Allahu liman hamidah, makmum sebut Rabbana lakal hamd, mubalik dia sebut macam tu kan. Itu apa dah satu. Tapi dalam kita fiqh kita sebut, kita ikut je imam kata. Kalau imam Sami Allahu liman hamidah, kita juga sunat kata Sami Allahu liman hamidah. Kerana Sami Allahu liman hamidah tu ketika bangkit. Rabbana lakal hamd tu ketika berdiri betul. Boleh? Itu. Cara mengangkat kedua tangan separas bau. Tapak tangan menghadap kiblat dan hujung jarinya separas hujung kedua telinga. Itu. Cara angkat tangannya di atas bau. Cuba bila kita angkat kita rasa berat, pasal apa? Bila kita angkat kita rasa berat, pasal apa?
Pasalnya selama ni kita buat tak betul. Cakap sikit kan. Betul tak? Kalau duk buat selalu tu kita tak rasa berat. Berat ke tak berat? Cuba angkat. Kalau kita rasa berat ni, berasa terik urat-urat ni, maknanya hak selama ni kita buat tak betul. Tak betul. Bila duk buat selalu ni, dia tak rasa berat. Kadang macam tak apa mau sampai pun. Tak mau sampai pun. Sebab selama ni mana lagi lama. Bila sekali-sekala nak buat hak betul ni, dia akan rasa berat. Rokok pun sama. Rokok, tahu? Kalau kita buat yang selalu kita rokok turun sikit ataupun turun banyak, kaki kita tu dia tak betul tu. Patutnya kaki tu lutut tu kita kena tekan atas lutut tu. Badan kita kena sama. Bila kita buat kita rasa urat tu terik apa semua. Makna hatu tu. Pasal apa rasa? Sebab selama ni kita buat hak tak apa tepat. Betul tak? Hak tak apa tepat. Latihlah. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita sembang tarawih banyak, latihlah yang betul. Sebab kita buat orang panggil bagi selesa kita aja. Baru ni orang duk riuh bertanya saya pun malas nak jawab. Ada satu ustazah dia tunjuk apa video apa, siapa sembahyang atas kursi tak sah. Kalau buat lagu tu, kelang kabut habis. Ada? Kelang kabut habis. Kan baru ni kan. Depa suruh ustaz macam mana apa semua tu aku tak tahu terus kau hampa. Tenang. Bagi tu cerita. Tuan-tuan, benda apa pun kita buat, macam semain duk tak kerusi ataupun semua, orang sakit ni kita payah nak kira dia sakit macam mana. Faham tak? Cuma jangan tipu diri sendiri. Tu saja. Kita bimbang takut hari ni dia boleh duduk tak kursi, hari ni dia boleh berdiri, dia kena berdiri. Esok dia tak boleh, tak apalah dia duduk 2-3 hari lagi boleh. Sebab sakit kita ni tak tentu. Sakit kita ni tak tentu. Tapi tengah orang dia macam kita lah, ada hari sihat, ada hari tak sihat. Sihat ke tak sihat dia biasa lagu tu, dia duduk sedap duduk lagu tu. Itu yang tak sahnya. Faham tak? Itu tak sahnya. Tu. Sebab itu jangan tipu diri sendiri. Kalau senang macam katalah kita tak ada masalah langsung, kalau tak boleh berdiri duduk terus di bawah, lagi senang. Sebab kita dapat rokok yang kita dapat sujud yang cantik. Yalah kalau sujud sama dengan rokok, mana nak sah? Dia sembahyang dia tak macam puasa. Dia tak macam puasa. Puasa kalau tak boleh puasa, tak payah puasa. Kalau tak boleh puasa, tak payah puasa. Lepas tu macam sakit dia apa semua, doktor nasihat cik tak boleh puasa ni, kalau puasa mudarat. Kita tak boleh puasa berdosa, mudarat diri. Ada macam doktor nasihat cik tak boleh puasa, kalau puasa dia akan bertimbul penyakit mudarat gini apa semua, maka kita tak boleh puasa lah. Nanti kita qada. Sembahyang dia tak macam puasa. Macam puasa tadi saya kata kalau tak boleh buat, kita terus buat lagi, nanti kita qada. Sembahyang tak boleh. Sembahyang dia bagi kelonggaran, kena berdiri. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Ada. Maknanya kena buat juga sedaya upaya yang boleh. Yang boleh. Dia ada dua tau. Sebab tu saya tak mau sebutlah duduk tak kerusi ke, duduk apa semua ke. Saya pergi bilang apa tu, ustaz tak sakit, mana ustaz tahu? Dia jawab dulu. Ada. Betul lah. Dia ada dua yang boleh mayang lain daripada berdiri ni. Lama duduk bawah, duduk tak kerusi apa semua. Yang pertama, memang dia tak boleh buat langsung. Yang kedua, boleh buat tapi musyaqqah. Musyaqqah ni maksudnya sakit sangat nak kena tahan. Dia boleh berdiri pun, dia boleh rokok pun, dia boleh sujud pun, tapi terlampau sakit. Boleh buat tapi sakit lah. Maka yang tu juga boleh tu. Satu dia tak boleh buat langsung. Ada. Satu lagi dia boleh tapi musyaqqah nama dia. Terlampau sakit. Jadi tak boleh buat lah. Faham tak? Itu. Jadi saya pun tak mau terang lah kata duduk tak kursi ni tak sah ke, tak mau lah melarat kata tak sah. Sah tak sah tu duduk kat dia. Sebab kita tak tahu sakit dia betul ke dia tak boleh berdiri. Ada. Kita nak pergi kata hang ni sebenarnya boleh berdiri, mana hang tahu? Dia yang sakit. Cuma
Kalau muda-muda dia mengaji, dia faham. Kita takut muda-muda tak mengaji, tua-tua pergi haji, balik-balik sakit sikit, terus main duk takut sampai mati. Ada. Banyak lagu tu. Orang dah panggil Pak Haji dah. Mula tak perlu mengaji fiqah tak ke mana pun. Adalah sakit sikit-sikit, heret kursi. Dia bawa kursi daripada di bawah kereta naik tangga masjid boleh. Mayang tak boleh. Jalan sana jalan sini boleh. Mayang puk pergi duduk. Berdiri. Kita heran dia boleh berjalan masuk dalam masjid tu, tapi mayang duduk. Itu pelik. Itu. Patutnya kalau berdiri kena berdiri dulu. Ni tak berdiri dah, pak pergi duduk terus. Ini. Yang ni kena belajar, kena mengaji. Tahap kita tu tahap mana? Ada. Sebab saya pun tak boleh nak sebut bila orang pakar duk tanya baru ni. Saya kata sakit orang bukan sama. Ada, sakit orang bukan sama. Setengah orang tahu yang dia duduk atas kerusi sebab dia tak boleh duduk di bawah tu. Duduk di bawah tu. Orang panggil. Saya kadang-kadang tu bila kita duduk sini kebas. Ada. Kebas. Orang panggil. Tak boleh nak duduk. Orang panggil. Jadi dia tak pasal duduk atas kerusi, duduk apa semua. Itu tengok keadaan. Faham tak? Cuma lagu tu lah, jangan tipu diri sendiri. Tu cerita dia. Baik. Ini dijelaskan dalam hadis berikut an Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhaziya bihima uzunaihi, rawahul Bukhari wal Muslim. Daripada Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu katanya, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir ia mengangkat kedua tangannya sehingga menjadikan separas kedua telinga. Memang hadis sahabat cerita, sebab sahabat tengok Nabi. Jadi kita kena dengar kata sahabat cerita, aku tengok Nabi waktu Nabi takbiratul ihram, Nabi angkat tangan ni separas bau. Sahabat tengok Nabi begitu. Maknanya itu hak Nabi semayang, kita kena ikut Nabi. Jadi oleh kerana sahabat tengok Nabi buat begitu, kita pun kena buat begitu. Paras dua bau. Nabi tak tu. Kalau kita buat macam tu tak sama dengan Nabi. Ibadat ni tak sama dengan Nabi, tak boleh lah. Mesti kena sama dengan Nabi. Okay. Yang sebelahnya takbir intiqalat, bertakbir semasa hendak rokok. An Abi Hurairah radhiyallahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yarka', rawal Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir semasa ia hendak rokok. Hadis ini menjadi dalil bahawa takbir ketika hendak rokok adalah dituntut oleh syarak. Menurut ulama, hukumnya ialah sunat. Cara menyebut Allahu Akbar disertakan dengan mengangkat kedua tangan separas dua telinga. Takbir ini dinamakan takbir intiqalat. Nak rokok Allahu Akbar, takbir itu nama takbir intiqalat. Takbir intiqalat ni kalau dia pendek, kita pendek. Kalau dia panjang, kita panjang. Tengok rukun. Makmum pun sunat, tok imam pun sunat. Masalahnya bila kita sembahyang berjamaah, kita tak sebut dah takbir intiqalat, tak boleh. Kena sebut. Sebab tu kalau kita sembahyang di masjid kita ni, tok imam tu Allahu Akbar, sengat je turun. Sami Allahu liman hamidah, sengat je. Harap tok imam semua. Orang 100 orang tu tak bunyi. Sepatutnya bila tok imam tu Allahu Akbar, bunyi macam lebah, Allahu Akbar. Semua bunyi. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman. Tok imam tu Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Kerana takbir intiqalat ni sunat sembahyang seorang dan sunat ketika kita menjadi makmum. Sebut dengan mulut. Faham? Dia kira habis rukun tu habis. Macam kita nak turun sujud, panjanglah. Allahu Akbar. Sampai dah sujud tu. Kalau bangkit daripada sujud, Allahu Akbar, pendek. Allahu Akbar. Bila nak bangun, Allahu Akbar. Sebab rukun panjang dia panjangkan, rukun pendek dia pendekkan. Faham tak? Itu cara kita menyebut takbir intiqalat nama dia. Tu imam sama, makmum sama. Nak cerita kata kita semayang ni, mana ada duduk diam. Kalau jadi makmum pun diam pun dengar tu imam baca je. Ke semayang seorang langsung tak ada duduk diam.
Sebab tu saya kata dah dulu kan, kalau kita baca tahiyat awal, Tok Imam baca tahiyat akhir sebab kita masuk lambat. Tok Imam kita habis dah baca tahiyat awal, Tok Imam tak habis lagi dia baca tahiyat akhir. Kita suruh duduk diam kan ataupun baca lagi. Baca lagi sampai baca tahiyat akhir tak apa. Tok Imam bagi salam tak apa. Jangan duduk diam. Pada Tok Imam kan kita masuk lambat. Tu terang banyak kali dah kan ni. Kita masuk lambat. Tok Imam baca tahiyat awal, Tok Imam baca tahiyat akhir, kita baca tahiyat awal ataupun gitulah. Jadi Tok Imam baca panjang lah, kita pun duk sengak je. Depa tu tak lagi kalau baca panjang tak lagi ni tahiyat akhir punya batal pula. Tak. Jangan duk diam baca. Sampai fil alamin innaka hamidun majid. Tak habis lagi Tok Imam. Bacalah Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu. Baca. Itu. Jadi Tok Imam bagi salam tambah lagi. Tak apa, walaupun kita baca sampai habis. Lagi satu, kita tua-tua ni, kawan-kawan mati banyak dah ni. Nabi dekat-dekat Nabi nak wafat, turun iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja tu. Ada ayat tu tanda Nabi nak wafat lah, ayat iza jaa turun tu. Siti Aisyah sebut Nabi bila turun ayat ni dalam rokok dia, dalam sujud dia, Nabi banyak sebut Rabbighfirli. Rabbighfirli. Tak ilak lu saya pernah sebut dah. Kita tiap kali nak rokok, tiap kali nak sujud, tiap kali rokok, tiap kali sujud, lepas kita baca Subhanallahil azim wa bihamdihi tu, elok kita tambah Rabbighfirli. Itu Nabi buat. Ya Allah, ampunilah dosaku. Tak boleh tambah yang tu. Mulai hari ni tambah. Dekat-dekat Nabi nak wafat, Nabi banyak. Cuma Nabi baca subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma ighfirli ataupun rabbighfirli. Dalam rokok dan sujud. Dekat-dekat Nabi nak wafat, Nabi banyak baca yang tu. Kita pun dekat-dekat dah no. Dekat-dekat dah. Elok. Jangan duk baca subhanallahi a'la saja, subhanallahi azim saja. Kena tambah dah. Kalau nak baca yang tu juga pun tambah rabbighfirli hujung. Tak apalah tambah wali daya ke, tak apalah rabbighfirli wali daya. Tapi hak Nabi baca rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Cuma eloknya ketika rakaat subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik rabbighfirli. Dalam rakaat dan juga dalam sujud. Lama dah kita duk baca subhanallah a'la saja, subhanallah azim saja, baca yang tu tak apa, tambah yang ni. Lebih bagi usia kita dah banyak, kita nak ramai kawan-kawan pun mati pun banyak dah. Elok dan rokok dan sujud kena tambah rabbighfirli. Boleh? Tambah rabbighfirli itu. Hati ingatlah, wahai Tuanku, ampunilah aku. Itu. Yang ni takbir untuk berpindah-pindah daripada satu rukun kepada satu rukun. Yang lain disunatkan takbir semasa hendak melakukannya, iaitu rokok, sujud, mengangkat kepala daripada sujud yang pertama, sujud yang kedua, bangkit daripada sujud yang kedua. Tujuan takbir ialah untuk mengharapkan, untuk menghidupkan rasa kesedaran terhadap kebesaran dan keagungan Allah. Tujuan tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuba kita bayangkan berapa puluh kali kita takbir tiap-tiap kali nak sembahyang. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Allahu Akbar, nak rokok. Allahu Akbar, turun daripada sujud. Allahu Akbar, bangkit daripada sujud. Allahu Akbar, turun sujud. Allahu Akbar, bangkit lagi. 4 rakaat berapa banyak? Sekali takbir, pahala memenuhi langit dan bumi. Malaikat usung pahala takbir tu saja. Punya banyak dah. Tu tak kira pahala-pahala lain lagi. Sebut, jangan tak sebut. Sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pahala tu. Banyak pahala Allah nak bagi. Sebut bagi jelas Allahu Akbar. Tak berhenti sebut. Lah hati ingat Allah Maha Besar. Boleh? Itu. Sebagaimana tujuan atau hikmah mengangkat kedua tangan semasa takbir ialah juga untuk memulia dan melahirkan sepenuh-penuh penghormatan kepada Allah Ta'ala yang membesar, maha besar kekuasaannya, amat melimpah nikmatnya. Tu angkat tangan. Ini melambangkan Allah Ta'ala maha besar. Sebab tu bila kita angkat tangan begitu tu,
Kalau lah ni pun, kalau selenda menyerah diri angkat tangan begini. Setiap hari kita menyerah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Itu melambang menyerah diri. Allahu Akbar. Orang barat pun tiru. Bila orang nak tembak apa serah diri kena macam tu. Islam dah ajar dah. Nombor satu, sebelum kita serah diri pada orang, setiap hari kita serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak lari dengan Allah, nak lari macam mana? Kita kena balik pada Allah Taala. Pergi bulan Ramadan ni yang orang panggil Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita bulan Ramadan. Duk cerita tentang pahala-pahala Ramadan. Bukan gitu saja tuan-tuan. Kita perlu Ramadan ni. Sebab hidup di dunia kita ni sekejap. Mari dunia ni sekejap je. Sekejap pun masa kita buat ibadat tu sikit sangat Muda-muda dulu duk buah cara muda. Lepas tu menikah duk kalut belah anak gini-gini, amal ibadat terabur tak tahu hala. Ada. Lepas tu pergi kalut main apa semua nak belah rumah pasal sampai tua ni barulah lapang sikit buat ibadat. Tu pun tak buat tahu mana. Ada. Lepas tu mati. Sikit pahala kita. Sikit. Tu Allah Ta'ala bagi bulan Ramadan Al-Mubarak pada kita. Satu Lailatul Qadar sama dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Dapat semalam pun daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Allah itu. Kita ni kalau tak ada Ramadan ni tak cukup. Pahala wajib Allah ganda seperti 70 wajib di bulan lain. Pahala sunat Allah Ta'ala naikkan darjat macam yang wajib. Allah buka pintu syurga. Maknanya Ramadan ni satu keperluan. Tak ada Ramadan ni macam tak cukup lah kita nak balik ke akhirat. Jadi dengan Allah bagi Ramadan pada kita ni, pahala yang besar. Bersedekah bulan Ramadan. Tu kita bagi orang berpuasa, buka puasa dengan makanan kita 3 dapat. Walaupun kita ada hujung dah 3 kita dapat. Pertama, Allah ampun dosa kita. Yang kedua, sebanyak mana orang makan makanan kita, sebanyak tu Allah bagi pahala. Orang yang makan tu banyak mana pahala puasa seorang pun tak terjumlah dah. Banyak mana orang makan makanan kita, banyak tu Allah Ta'ala tampunkan pahala. Itu Allah bagi pahala pada kita. Yang ketiga, makanan tu Allah buat jadikan benteng daripada api neraka. Ada bulan Ramadan saja. Neraka ni semua orang kena masuk. Sebab titian sirat tu kena lalu dalam api neraka. Ada titian sirat mustaqim tu dia lalu kot neraka. Semua kena lalu dalam neraka tu. Cuma amal lah. Ada orang amal dia tu bila masuk dalam neraka, api neraka tak makan, tak bakat dia. Kita kena ukur tengok puasa kita ni boleh ke sampai api neraka tak bakat kita. Semayang kita, sedekah kita. Sebab tu kita kena buat amalan. Bila bagusnya amalan ni, bila masuk neraka pun api neraka tak makan. Dia ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kata Nabi, kalau kamu bagi minum orang berpuasa untuk berbuka puasa, Allah jadikan minuman itu air kolam Kausar. Di Padang Mahsyar tak ada minum apa, ada air kolam Kausar saja. Untuk orang bagi minum orang berpuasa untuk buka puasa, Allah ganti minuman tu dengan air kolam Kausar. Kalau kita tak rebut lagi, tak tahulah orang panggil. Kita semua pakat rebut lah. Dan bulan ni bulan sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat pemurah. Bila tiba bulan Ramadan, Nabi sangat-sangat pemurah, seperti mana daun yang gugur, daun yang hendak gugur ditiup angin. Pemurah betul-betul bulan ni. Jadi kita berada di bulan Ramadan ni, bulan yang sangat besar ganjaran dia apa semua. Wallahu a'lam Ramadan lagi akan datang dan kita tak ada. Cuma sakit baki yang ada ni kita buat kebajikan. Pertama buat ibadat badannya, semayang puasa kita tu. Yang keduanya kebajikan malia. Sanilah kita nak sedekah, kita nak keluar zakat, kita nak wakaf, kita nak infak. Kenapa bulan ni digandakan amalan kita? Jadi kalau kita ambil kesempatan sebaik-baiknya bulan Ramadan, cukuplah untuk kita bawa bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana lepas-lepas tu kita buang masa banyak. Hidup di dunia pun sekejap. Lepas pada tu masa yang sekejap ni pun kita banyak kita rugi apa semua. Tiba-tiba Allah bagi peluang Ramadan, kita tak ambil untuk menggandakan pahala kita. Kita mati nak bawa apa? Mati nak buat apa? Itu. Samalah panggil
kita buatlah persiapan. Nah tu sebagai penutup lah di bulan Ramadan ni. Tu. Dan banyaklah kita bersedekah, infak dan sebagainya. Dan hari Ahad ni saya ada buat bantuan kepada fakir miskin di kampung saya di Juk. Setiap tahun dah 20 tahun dah saya dah buat perbelanjaan lebih kurang 20,000 hingga 30,000. Dan ramai orang miskin. Ni ada ramai miskin. Jadi kalau siapa-siapa pun nak turut serta lah, nak wakafkan, nak sedekahkan, nak bagi zakat semua, insya-Allah saya boleh tolong sampai lah. Ataupun yang nak bagi pada madrasah saya pun saya alu-alukan lah. Setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima ibadat kita, dan saya ucapkan selamat meneruskan puasa dan seterusnya selamat menyambut Aidilfitri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'ah wa arzaqan wasi'ah, amalan salihah, sa'adatan darain, husnul khawatimah, wa rizqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.